Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan penggunaan media sosial sebagai medium pembelajaran dalam kalangan pelajar UNIMAS. Pertama sekali adalah latar belakang kajian. Menurut Bolt dan Ellison pada tahun 2007, revolusi era telah diperkenalkan dalam banyak alat yang berguna dan struktur media sosial yang memungkinkan kaedah baru komunikasi interpersonal di antara rakan dan rangkaian perusahaan komersial. Oleh itu, teori kegunaan dan gratifikasi UGT menjadi sebati dalam konsep ini. Penggunaan media sosial sebagai contohnya adalah Facebook di kalangan pelajar telah direkodkan sebagai penyebab dalam mencari maklumat, sebagai hiburan dan pembentukan identifikasi. Oleh itu, sangat penting bahawa kajian yang sama dilakukan untuk memahami sebab-sebab penggunaan sosial media dan untuk menyedari berkaitan dengan konstruksi teori UGT itu sendiri, bagaimana ia diaplikasikan oleh para pelajar. Oleh itu, adalah mustahil untuk menemui struktur UGT yang relevan dengan pandangan media sosial. Jelas sekali merupakan aspek penting dalam kehidupan seharian para pelajar, kerana para pelajar menggunakan laman web rangkaian sosial ini dalam talian untuk pelbagai motif yang merangkumi. Penggunaan media sosial telah menghasilkan platform yang hampir penting untuk perbualan dan interaksi, dan ini telah menjadikan sosial media menjadi sebilangan besar kajian pendidikan dari beberapa disiplin ilmu dari segi psikologi maupun sosiologi. Oleh itu, kajian utama menyasarkan bagaimana pelajar telah menggunakan sosial media untuk pelbagai tujuan, iaitu akademik, pembentukan identifikasi, bimbingan dan pembelajaran. Seterusnya adalah masalah penyelidikan. Terdapat pelbagai jenis penyelidikan yang dilakukan terhadap penggunaan media sosial. Begitu juga terdapat diagnosis bahawa sebilangan besar pelajar bersetuju bahawa penggunaan media sosial lebih berguna bagi mereka daripada mana-mana media konvensional kerana prestasi keseluruhan interaktif yang direkodkan melalui pelajar. Oleh itu, penyelidikan ini akan menemui dan mengkaji bagaimana pelajar menggunakan media sosial terhadap literasi media melalui lensa teori UGT tersebut. Beberapa penyelidikan mendefinisikan bahawa jumlah masa yang dihabiskan di media sosial lebih banyak dan menimbulkan bahaya bagi penggunanya sendiri, iaitu para pelajar. Namun, mereka juga mengintegrasikannya ke dalam latihan gaya hidup normal mereka yang telah memungkinkan untuk mengembangkan media sosial dan memberi inspirasi kepada interaksi di kalangan pelajar. Sejauh ini, sangat penting untuk mengenali peralihan dari media konvensional ke media baru, terutamanya dalam pendidikan jika media sosial menunjukkan kepuasan yang sama yang diperolehi melalui cara penggunaan televisyen seperti yang disarankan dari penyelidikan Blumler dan McQuell pada tahun 1969, McLeod dan Baker 1974 dan McQuell dalam tahun 1984. Jadi objektif kajian untuk sosial media sebagai medium pembelajaran dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sarawak terbagi kepada dua, iaitu mengkaji keberkesanan sosial media sebagai medium pembelajaran dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sarawak. Yang kedua, mengenal pasti jenis sosial media yang paling digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sarawak. Yang kedua, kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan berikut. Yang pertama, adakah pelajar UNIMAS menggunakan sosial media sebagai medium pembelajaran dengan berkesan? Yang kedua, apakah jenis sosial media yang pelajar UNIMAS gunakan sebagai medium pembelajaran? Seterusnya, reka bentuk kajian. Jadi, reka bentuk kajian secara ringkasnya merupakan kaedah atau cara tertentu untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam kajian ini, kami memilih kaedah kualitatif untuk menjalankan kajian. Kaedah kualitatif didefinisikan sebagai pemahaman tentang beberapa elemen kehidupan sosial serta metodologinya yang secara umum memberikan data dalam bentuk kata dan bukan angka. Menurut Al-Zahrani dan Batch 2014, kaedah kualitatif berurusan dengan keadaan dunia yang nyata untuk mengembangkan naratif terdiri daripada penjelasan deskriptif dan analisis mengenai sesuatu tema. Kaedah kualitatif juga menggunakan cara yang realistik
untuk memahami fenomena dalam keadaan semula jadi dalam situasi yang nyata di mana penyelidik mengambil sikap subjektif terhadap kesimpulan kajian. Justru faktor sifat manusia seperti kepercayaan, motif, emosi, dan perspektif dapat dihitung dengan menggunakan kaedah kualitatif. Seterusnya, saya akan menerangkan populasi kajian. Populasi kajian terdiri daripada pelajar sarjana muda yang menuntut di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Pengkaji telah memilih seramai 30 orang pelajar UNIMAS untuk mendapatkan data kajian. Seterusnya adalah persempelan. Saiz sampel merupakan sebahagian daripada populasi yang lebih besar, iaitu ukuran sampel mestilah mewakili populasi lengkap dalam arti bahawa setiap unit sampel mesti mencirikan bilangan populasi yang diketahui. Dan yang terakhir adalah sampel soalan. Sampel soalan merupakan set soalan yang diberikan kepada responden yang dipilih. Soalan yang diberikan kepada responden bertujuan untuk mendapatkan data kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Berikut merupakan beberapa soalan yang diajukan kepada responden. Terdapat 5 soalan yang diajukan oleh pengkaji kepada responden untuk mendapatkan data kajian. Sekian, terima kasih. Tema analisis adalah menggunakan data kualitatif di mana semua data yang dikumpul semasa kajian sebagai cara mengenal pasti masalah. Menurut kajian Marx dan Yaldi, analisis topikal memberikan pemahaman terperinci tentang idea penyelidikan masa depan untuk memahami potensi masalah penyelidikan. Penyelidikan ini mengikut langkah oleh Clark dan Brown, iaitu yang pertama, penggunaan kod, di mana ianya dilakukan dengan menanda secara manual untuk mengenal pasti data untuk mengakses dengan mudah. Yang kedua adalah hubungan antara soalan penyelidik dan gabungan uses and gratification theory, kerana setiap tema yang dibangunkan dari penemuan dalam kajian yang dijalankan iaitu objektif kajian. Yang ketiga adalah analisis berorientik, iaitu pemeriksaan yang berterusan topik yang telah disediakan oleh penyelidik. Jawapan atau ulasan audio untuk responden akan dibaca dengan teliti dan berterusan untuk mendapat data yang relevan. Akhirnya, analisis yang telah dibangunkan akan mendapat hasil data yang ringkas, rasional dan tidak berulang. Okey, seterusnya yang terakhir ialah hasil yang diharapkan. Pengkaji berharap Facebook menjadi medium untuk mencari maklumat. Para pelajar, khususnya yang terlibat dalam penggunaan Facebook, untuk mencari maklumat mengenai pekerjaan akademik dan aktiviti kampus, sementara kebanyakan mereka menggunakan Facebook untuk menyiarkan petikan-petikan motivasi di laman Facebook mereka. Seterusnya, pelajar juga boleh mendapat ganjaran. Faktor yang berbeza mendorong pelajar untuk bergabung dengan Facebook. Ini termasuk tekanan rakan sebaya, menjaga hubungan komunikasi, dan mendapatkan maklumat. Seterusnya, yang terakhir iaitu membentuk tingkah laku pelajar. Beberapa pelajar bersetuju untuk menggunakan Facebook untuk membina hubungan sosial. Terlibat dalam Facebook untuk memperbaiki rangkaian sosial mereka dan terutama membina media sosial untuk meningkatkan aktualisasi diri pelajar.